Syafiq, kita ada satu soalan di ruang komen. Mhm. Okey, soalannya, bolehkah sesuatu organisasi menjadi cemerlang tanpa kerjasama yang baik daripada semua staf yang terlibat, walaupun dalam organisasi tersebut ada individu-individu yang cemerlang? Jadi saya tolong bacakan soalan kat sini. Okey. Apa tu tadi soalannya, bolehkah organisasi menjadi cemerlang ya jika tanpa kerjasama kan? Betul. Okey. Basically macam ni lah pada saya, pengalaman saya yang lama, secara teori, secara praktikal, kalau organisasi besar ya, terutamanya organisasi yang besar. Kalau katakan organisasi yang kecil, syarikat kecil 5 orang, 10 orang tu lain pendekatannya. Tapi kalau contohnya organisasi yang besar seperti UM, kita tak boleh lari. Untuk menjadi satu universiti yang cemerlang, yang terbilang ni, cooperation yang amat penting ya. Individu memang dah betul. Kita boleh ada individu, semua individu tuan-tuan dan puan-puan ni semua punya cemerlang. Tetapi itu satu topik. Basically topiknya lain ya. Pada hari ini kita membincangkan bagaimana untuk menjadi individu yang cemerlang, supaya Universiti Melaya ni boleh terus terbilang. Tetapi katakan kita ada semua kaki tangannya semua cemerlang. Tetapi bagaimana untuk mengkoordinatkan, menyatu padukan orang-orang yang cemerlang ni, itu different skill of management sebenarnya ya. Kita tengok contohnya, tak payah ramai, kalau tim bola sepak ya. Ha, tim Portugal pun dah kalah. Dia ada Ronaldo, the best player in the world, nak jadi the top scorer in the world. Tapi kenapa tim dia kalah? Jadi kalau kita tengok Messi di Argentina, dia pun one of the best player, tapi sampai sekarang dia tak pernah menang World Cup. Jadi player-player yang pernah menang World Cup ni ketawakan dia. Memanglah kau bagus, tapi kau tak pernah menang World Cup. It's totally different, dia orang kata. Jadi tim-tim yang pernah menang World Cup dia lagi bangga. Jadi bagaimana kita nak mengkoordinatkan, menyatu padukan insan-insan, individu-individu yang cemerlang ni, sebenarnya bukan senang ya. Jadi memerlukan satu kepakaran lain, satu skill lain. Tapi kalau individu-individu ni tak cemerlang, lagi susah. Jadi sekarang ni sudah cemerlang, bagaimana? Bagaimana kita nak grupkan dia orang ni? Bila kita bercerita pada kisah organisasi yang sebenar ya, nanti kita masuk cerita lain pula ya, topik lain. Macam mana ego masing-masing ya, bertolak ansur, bagaimana nak berkongsi ilmu. Macam tadi saya cakap, walaupun kita bagus, kita cemerlang, kita kena rajin berkongsi ilmu. Kalau semua cemerlang tapi tak nak berkongsi ilmu, susah. Jadi dalam organisasi, untuk menjadikan organisasi itu yang terbaik ya, yang maju, berdaya saing, boleh bertahan lama, koordinasi antara individu, pekerja-pekerja tu amat penting ya, amat penting. Itu dah. Satu lagi lah, management skill. Normally macam level-level yang di atas ya, kalau di universiti, level-level yang tinggi tu perlulah memainkan peranan. Ketua-ketua jabatan perlu memainkan peranan. Bagaimana nak bagikan semua kaki tangan ni supaya berada dalam satu pasukan ya. Macam kita main bola, saya cakap tadi, contohnya main bola yang simple ya. You ada satu pemain terbaik dunia pun tak boleh jadi World Cup champion. Tapi yang tim yang biasa-biasa ya, mungkin dia boleh pergi ke final, boleh pergi ke semi final, pasal pemain dia tak ada siapa tunjuk pandai. Jadi macam itulah. Jadi menjawab soalan tadi, kalau nak menjadi organisasi yang cemerlang, organisasi yang baik, koordinasi tu tak boleh dielakkan. Itu memang penting. Tapi maksud saya tadi tu, itu different skill of management lah. Bagaimana nak menggabungkan ya, a good brain ni supaya dapat kita bergerak dalam satu arah yang sama.